Okay. Right. Okey semua. Okay, sementara kita tunggu kejap. Okay, so di-mute-kan dulu semua orang Tadi kita tunggu kawan-kawan korang masuk kejap. Siapa lagi? Kok ada yang tak dapat link? Okay. Okay, kita check dulu. Suara cikgu dengar tak? Dengan cikgu. Dengar. Thank you Iman. So kita ada ramai juga petang ni. Okay, so semua dengar. Nabila, waalaikumsalam Nabila. So ada a few yang tengah login. Okay. Okay, sementara tu cikgu tengah buka korang punya buku teks sekejap. Textbook. Okay, cikgu tengah buka korang punya textbook. Right. Okay. Okay, sebenarnya so dia masuk ha. Ada yang belum. Faras Senpai, waalaikumsalam. Lagi. Kita bagi lagi dalam 2 minit kejap Kita tunggu kawan-kawan korang ni ada yang baru nak masuk ni. So pada yang perempuan hari ni dapat excuse daripada tolong ibu di dapur. Lalu kena tolong mak masak kan. Hari ni ada kelas fizik. Okay, so dapat excuse hari ni. So selamat datang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So siapa yang join pagi tadi, kita jumpa lagi. Siapa yang join petang ni, selamat bertemu. Saya Cikgu Ajwad. So kita akan, petang ni kita akan sambung lagi bab gelombang. Okay, so siapa yang register awal, cikgu minta maaf, mungkin korang tengok dekat website tu dia tulis gelombang. Ada yang fikir semua tu benda yang sama. Sebenarnya tak, topik dia lain-lain Pagi tadi kita belajar lain, petang ni belajar lain, esok pagi belajar lain, petang esok belajar lain, and hari Isnin belajar lain. Tapi sepanjang 3 hari ni kita akan habiskan bab 5. Okay, bab 5 form 4. Okay, form 4 KSSM belajar topik ni sebagai bab 5. Siapa yang form 5, topik ni adalah chapter 1 form 5. So korang pun tahu konten dia sama, dia tak ada perubahan. Okay, dia tak ada perubahan dari segi apa yang dia ajar, semua sama. KBSM ke, KSSM ke, sama saja kontennya. Okay, so kita, siapa tu? Nabila baru lepas tolong ibu kupas bawang. Oh bagus. Okay. Tapi yang lain-lain pandai dia cari excuse Mak saya nak masuk kelas petang lah, kelas petang. Right, so ada lagi yang baru nak masuk ni, tak apa, tunggu. Kita buka balik.
nota ringkas. Okay, so siapa yang baru join, cikgu ada berikan bahan. Okay, ada dua cara. Kita nak check dulu siapa yang login masuk daripada website ke korang login daripada email yang cikgu hantar. Okay, cikgu nak tengok dulu. Ada tak yang masuk daripada website? Kalau ada boleh komen. Email. Oh, ramai ada email Oh, korang tak masuk ke website login dekat yang cikgu punya class page tu. Seorang je, Haikal Hazim je yang dari website. Yang lain semua email. Oh, korang kena tunggu email cikgu lah. Sebenarnya korang boleh masuk kat website tu. Dan korang boleh login ikut date yang korang dah pilih. Tu antara cara lain lah selain daripada tunggu cikgu bagi link. Tu cara lain. Download pun dah boleh download siap-siap kalau dah booking. Okay. Alright, so harap semua orang dah bersedia, semua dah ada alat tulis, dah duduk elok-elok, okay, dah ready cantik-cantik. So yang ramai tak buka kamera ni, cikgu tahu semua orang mungkin muka tengah tak siap, so tak siapa nak buka kamera. Okay, so kita mulakan untuk sesi petang ni. So pagi tadi, cikgu recap dulu sebelum masuk yang petang, cikgu recap dulu. Okay, see waiting room, ada orang lagi kat waiting room. Alright. Okay. So ada orang kat waiting room Okay, saya check recap sikit sebelum kita mula. Okay. So, macam biasa, macam cikgu cakap bagi tadi lah. Kita tengok dulu sinopsis dia. Apa yang kita akan belajar. Okay. Pagi tadi, sebelum cikgu sambung petang ni, pagi tadi kita belajar benda paling penting pasal wave. Tapi cikgu akan quick recap. The first one, wave or gelombang is a carrier for energy, pembawa tenaga. And every wave hanya berlaku, gelombang hanya berlaku bila ada vibration, bila ada getaran. Contoh macam air, ada gangguan ataupun disturbance daripada angin. Okay, light pun sama, tapi nanti kita akan cerita pasal light, gelombang elektromagnet dan juga sound wave. Okay, so semua wave kita belajar 4 wave. Semua wave mesti bermula dengan vibration. Even korang dengar suara cikgu ni pun sebab ada vibration dekat cikgu punya vocal cord. Ni kotak suara ni kan, kotak suara. Okay, kenapa suara korang lain, suara cikgu lain? Sebab kita punya suara semua ada frekuensi berbeza. Okay, and pagi tadi cikgu dah ceritakan, kita recap dulu 5 perkara penting. Wavelength, panjang gelombang. Cikgu sekolah korang mesti selalu sebut perkataan ni, lambda, lambda, lambda. Lambda tu wavelength lah, lambda. Okay, so wavelength is the distance between two successive phase. Phase tu sama ada crest ataupun throw. Okay, jarak antara dua puncak atau dua lembangan. Okay, siapa yang baru masuk jangan risau, puncak dengan lembangan tu sekarang kita akan sentuh lagi. Kedua, tempo. So setiap gelombang dia ada tempo. Antara gelombang pertama dengan gelombang yang seterusnya dia ada tempo. Tempoh masa untuk satu ayunan lengkap. Time for one complete oscillation. Okay, itu a period. Kita panggil dia period ataupun bahasa Melayunya tempoh. Frequency, tadi pagi cikgu dah suruh buat hashtag kat situ sebab tu antara soalan paling popular. Kenapa selalunya student confuse dua ni? Okay. So pagi tadi cikgu dah terangkan, insya-Allah siapa yang join pagi tadi dia dah faham. Apa beza frekuensi, apa beza period. Period tu time. Untuk dapat satu wave berapa lama? Period. Frekuensi in 1 second. Dalam satu saat ada berapa banyak wave? So cikgu tulis sebagai contoh 5 Hz, meaning ini ada 5 wave berapa saat? 1 second. Okay, in 1 second. Kalau cikgu buat contohnya 20 Hz, maknanya ada 20 wave in 1 second. Okay, itu frekuensi. And amplitude, okay, amplitude adalah berapa tinggi wave ni berapa tinggi wave tu. Okay, and it always related to amplitude, always relate to energy, tenaga.
Okay, relate to energy, tenaga. And last kali kita kena kira adalah wave speed. Okay, itu yang kelas pagi tadi. Petang ni kita nak sambung. Okay, so cikgu bukakan dulu seperti biasa buku teks korang, KSSM. Okay, cikgu bukakan buku teks. So siapa yang ada buku teks bersama boleh buka buku teks. Masing-masing buka 180 4 184. Sekejap sebab saya dah ready. Oh. Right. Ada yang ada program sekolah. Wow. Bagus betul. Okay. So 184. So ini yang kita nak bincang petang ni. Petang ni kita akan cover 2 subtopik sahaja. Damping and also resonant. Okay, damping and resonant. Okay, damping and resonant. Cikgu baru check tadi, cikgu punya video damping dia corrupt. So cikgu tak boleh nak tunjuk video dia. Tapi cikgu janji akan video kelas ni yang cikgu rekod ni, bila cikgu hantar dekat korang, korang akan dapat sekali dengan satu link untuk korang tengok damping. Kiranya yang dalam dunia sebenar apa berlaku and apa application damping. Okay, apa application damping. So dia ada 2 kat sini, damping and resonance. Siapa yang ada buku bahasa Melayu, dia akan tulis ini sebagai pelembapan. Pelembapan. And resonance samalah, resonance eja je lain, resonan S. Okay, resonant S. Okay, sebelum kita masuk yang ni, kita recap balik pasal oscillation. Okay, oscillation. Oscillation ni maksudnya getaran. Okay, pasal getaran. Nampak tak? Semua nampak skrin Ada yang tak nampak skrin? Tak nampak skrin cikgu pun. Ada yang tak nampak skrin lagi tak? Nampak Okey, sekejap. Macam mana boleh tak nampak ni? Ada yang tak nampak. Okey, baru nampak. Wih, lambatnya komputer hang. Wih, komputer hang bukan lambat ni, komputer hang ni. Okey, harap-harap okey Siapa yang tak? Okey. So, ada yang mesej personal kata tak nampak. Okey, semua ramai nampak ni. Okey, so ramai nampak, cikgu percaya semua nampak lah. Siapa yang tak nampak boleh bagi tahu. Okay, so korang boleh communicate dengan cikgu, boleh chat. Okay, atau kalau korang nak bercakap boleh, boleh nanti bila cikgu minta respon, kalau tak nak menulis, korang boleh unmute kan and bagi tahu. Okay, itu pun boleh, right? Nabila, kenapa sorry Nabila? Cikgu tak tahu kenapa Nabila sorry. Ada buat salah ke? Buat salah cikgu tak nampak. Okay, Nabila. Right, or restart telefon. Okay. Damping. Okay, sebelum ni kita ambil dulu gelombang. Okay, cikgu nak cerita macam ni, cikgu lukis sikit kat sini. Right. So, selalunya related to wave, orang akan cerita pasal pendulum. Okay, pendulum. Lepas tu terus hilang semua. Apa maksud hilang? Tak nampak ni ke? Ya, cikgu cuba faham. Apakah masalah yang dihadapi oleh rakan kita ni? Saya buka hotspot, terus tertutup. Masalahnya apa? Nabila tak nampak juga skrin. Kalau tak nampak skrin. Tadi saya nampak skrin. Lepas tu? Tadi saya punya telefon ni, dia punya button back dia yang memang untuk tekan telefon ni dah tak function. Lepas tu saya macam nak restart balik dah, nak munculkan balik button yang memang ada function untuk back
resign apps home screen semua. Terus saya restart balik phone. Lepas tu terus dia punya hotspot tu ter-off. Terus screen cikgu hilang, chat semua hilang. So nak kena connect balik dengan hotspot tu. Okay, so saya nak macam terkeluar sekejap tadi tu. Sekarang terkeluar okay. tadi. Sekarang dah okey dah? Dah. Okay, right. Oh, cikgu tak tahu. Sorry cikgu. Tak apa. Sorry cikgu. Tak apa. Okay. Thank you Nabila beritahu. Okay. Sama. Screen hang. Bukan screen kau hang, cikgu yang tak gerakkan. Ni baru cikgu gerakkan. Okay, so kita cerita balik tadi. Okay, kata macam ni. Cikgu nak tunjukkan dia punya ni. So I have a pendulum. Cikgu ada pendulum. Okay, cikgu ada pendulum. So pendulum ni tak ada siapa kacau. Dia tegak je, tak ada siapa kacau. So bila tak ada siapa kacau, meaning tak adalah oscillation. So bila tak ada oscillation, tak adalah vibration. Tak ada vibration, tak adalah wave. Okay. Pendulum tu bandul. Bandul. Bahasa Melayunya bandul. Okay, so kita biar bandul tu tegak. Sekarang kita tarik bandul ni. Tarik dia pada satu ketinggian. Okay, kita tarik macam tu. Okay, contoh cikgu kata ni 5 cm. Okay, rasa-rasa. Siapa yang dah belajar pagi tadi? 5 cm ni mewakili apa? Mewakili amplitude, wavelength, frequency. 5 cm ni rasa-rasa mewakili apa? Siapa boleh bagi tahu? Okay, Amna, find amplitude. Okay, amplitude. Yes, itu dia punya amplitude. So, kalau cikgu ada lagi banyak tenaga, cikgu boleh tarik dia lagi tinggi. Okay, betul tak? Kalau cikgu ada banyak tenaga, cikgu boleh tarik lagi tinggi. Kalau cikgu bagi tenaga lagi rendah, dia akan jadi lagi rendah lah. Okay, so amplitude macam cikgu cerita pagi tadi is always related to energy. Dia berkait dengan tenaga. Okay, dia berkait dengan tenaga. So dekat sini, bila cikgu lepaskan, contoh cikgu letakkan ni sebagai O, lepas tu cikgu tarik pergi A. Okay. Bila cikgu release, dia akan pergi mana? So tadi O pergi A, cikgu lepaskan, dia akan balik pergi O. Okay. Tapi adakah dia akan stop? Dia berhenti. Secara logiknya yang korang faham. Dia tak berhenti. It will move the other direction. Okay. And without damping. Without damping. Tanpa pelembapan, apa yang berlaku, dia akan naik sini 5 cm juga. And dia turun sini, pergi balik ke A. Okay, kata sini B, cikgu buat sini B, sini O. Okay. So kalau cikgu start dari O and I want to draw the graph of displacement, bahasa Melayunya displacement tu sesaran dengan contoh masa, time. Okay. Graph dia jadi macam mana? Okay, ini yang kita belajar tadi. Kalau cikgu start dari O, my graph will be like this. And kita ada juga buat soalan tadi. Okay, cikgu buat contoh lah. Alright, ni patutnya sama panjang lah. Okay, ni atas sama panjang. Okay, dia contoh macam ni. Atas cikgu tulis 5 cm, bawah negatif 5 cm. Okay. So sebenarnya negatif tu mewakili apa? Atau kita nak cerita ni sebelum cikgu cerita pelembapan tadi, sebelum kita cerita damping. So this graph is representing that the pendulum, bandul ni bermula dari kosong, dari O, move to the right, pergi ke kanan ke A, and dia turun balik pergi O, dia tak stop, dia pergi ke kiri. So negatif kat sini mewakili left, ke kiri. So dia pergi B, so dekat B pula apa dia buat? Dia akan naik pergi O, naik semula pergi A, and turun balik pergi O dan B dan balik ke O, contoh. So sistem ni tadi, which is the one yang cikgu tunjuk dalam graph and dalam nota, is a system without a damping.
satu sistem yang tidak ada berlakunya pelembapan. Yang mana di sistem yang tak ada damping ni, tak ada pelembapan ni, dalam dunia ni memang tak ada. Okay, maknanya yang kita belajar graf ni, saya nak tunjuk kepada korang. Secara realitinya, graf ni tak wujud. Takkan ada graf yang sentiasa sama tinggi dia. Okay, sebab tinggi tu mewakili apa? Mewakili energi. So korang pun takkan ada pendulum yang sentiasa berayun sama tinggi, patah balik sama tinggi, tak berhenti-henti. Tak ada. So in logical punya, life punya ni, dia ada satu proses yang menyebabkan pendulum bandul ni jadi makin lama makin perlahan. Okay, makin lama makin perlahan. Dan apa nama proses yang menyebabkan makin lama makin perlahan tu? Kita panggil dia sebagai damping, pelembapan. Okay, pelembapan. So kita panggil damping. Sama juga kalau korang ada spring. Spring nak tengok kat mana? Selalunya kita pakai ni lah buaian. Buaian yang baby tu, letak baby ada spring. Okay, so nak bagi baby tidur. Siapa yang ada adik-adik ke, ada saudara ke, sepupu ke, ada adik kecil. So letak baby dalam buaian, apa yang korang buat, korang pun buai dia. So tekan dia 2-3 kali, lepas tu biar. Okay, korang biar, apa jadi dekat buaian tu yang ada spring tu? Dia akan sentiasa oscillate. Okay, dia akan oscillate, dia akan sentiasa berayun, oscillate. Okay, spring tu naik turun, naik turun, naik turun. Tapi dia takkan macam tu sampai bila-bila. Dia akan makin lama, makin perlahan, makin dan last kali dia berhenti. Kenapa? Sebab tenaga dia, bila kita cerita damping, okay, what happened to the energy? So the energy is lost. Ini reality. Tenaga memang akan ada yang hilang. So energy is lost, energy is reduced, tenaga berkurang. And pagi tadi cikgu dah cerita that the energy of wave is always related to amplitude. So if energy loss, secara automatik amplitude akan reduce, akan berkurang. Okay, so amplitude, bahasa Melayu pun amplitude juga. Tak ada E je, berkurang. Okay, so itu damping. Right, damping adalah bila amplitude-nya berkurang, tenaganya berkurang. Okay, kita tengok contoh. Ni contoh dia buat, dia ada pendulum. Okay, and dia letak plastic bag. Okay, plastic bag dia letak gula. Okay, plastic bag dia letak gula. So kenapa dia letak gula kat situ? Sebab dia nak biar nanti ada lubang. Okay, so apa jadi kepada amplitude? Bila kita belajar berkaitan dengan ni, apa yang berlaku adalah damping. Makin lama dia akan makin perlahan. So apa yang berlaku kepada amplitude? Amplitude dia berkurang as the energy is also reduced. Tenaga dia berkurang, amplitude dia berkurang. Okay. So grafnya begini. Ni baru reality ni graf. Okay, nampak? Amplitude sahaja berkurang. Amplitude sahaja. Okay, periodnya, tempohnya masih sama. Okay, cikgu tunjuk kat sini balik. Sebab ni tak ada nombor kan. Korang kalau tak ada nombor ni kadang bila. So kita buat ada nombor. So macam kita cerita bagi tadi, this distance, jarak ni daripada sini from crest, ni crest from crest, bahasa Melayunya adalah dari puncak ke puncak crest. Jarak dari puncak ke puncak tu kita boleh kira. Kalau ini time, ini adalah period, tempoh. Contoh, cikgu letak kat sini 2 saat. So dari T sampai ke sini pun lagi 2 saat, 4 saat. Sampai ke sini 3 saat. So the time kita boleh nampak kat sini bila damping, amplitude kurang. Okay. But what happened to the frequency? Tempo dulu, to the period, tempo. Tengok tempo dia, tengok period dia. Okay. Cuba korang perhatikan tempo tu. Daripada satu wave ke satu wave, ada tak dia berubah? Same, yes. One complete wave takes 2 seconds, another complete wave takes 2 seconds, another complete wave takes 2 seconds. Sorry, ni 6, cikgu salah. Okay, 6 second.
So masa dia untuk dapat satu ayunan lengkap sama 2 saat, 4 saat, 6 saat. So the period is the same. Kalau period dia same, kalau kita kira frekuensi is 1 over period. Kalau period dia same, so frekuensi pun same. So tidak ada perubahan. Siapa yang berubah bila ada damping? Only amplitude. Only amplitude. Okay, only amplitude. So amplitude related to energy. So what happened to the energy? Energy is reduced. Okay, cikgu ulang sekali lagi. Apa jadi pada pelembapan? Tenaga berkurang. So efek siapa kalau tenaga berkurang? Amplitude. Amplitude makin rendah. Okay, so kenapa dia boleh makin rendah? Sebabkan dia ada gangguan lah. Okay, gangguan daripada siapa? Gangguan daripada dua. Sama ada daripada luar. Okay, dari luar. Contohnya bandul tadi, pendulum tadi. Dia berayun tadi, dia melawan udara. So udara itu adalah faktor luar. Friction of air resistance yang maksudnya rintangan udara. So dia nak melawan udara tu pun dia perlukan tenaga. Jadi tenaga dia berkurang. Sebab dia guna untuk melawan udara, rintangan udara. Okey. Satu lagi boleh juga disebabkan internal, dalaman. Okey, dia panggil pelembapan, ni external ni pelembapan luaran, yang ni internal pelembapan dalaman. Okey, damping ni pelembapan. Alright. So keyword dia untuk yang ni adalah ini sahaja. Okay, keyword untuk damping, keyword dia adalah amplitude due to loss of energy. Reduction of amplitude due to loss of energy. Macam cakap tadi, amplitude dia berkurang sebab tenaga dia dah berkurang. And then frekuensi sama. Okay, frekuensi dia sama disebabkan tempohnya sama. Okay, so ada soalan dulu, ada yang nak tanya tu. Okay, korang boleh nak tanya, ada dua. Mungkin korang nak bagi orang lain baca juga, boleh. Boleh tak cikgu cakap kuat sikit? Tak dengar ke? Hujan, alamak. Hujan pula. Faktor, apa orang panggil? Faktor luaran. Ni kan ada faktor luaran, pelembapan luaran. Yang tu faktor luaran juga. Luaran tengah hujan. Okay, cikgu cubalah cakap kuat sikit. Tempat saya pun hujan. Oi, Bat, kau pun hujan juga. Cikgu pun nak join lah. Cikgu tak hujan lagi, gelap je. Okay. So screen dia start. Yes, cikgu perasan kan sekarang ni mungkin satu orang pun semua guna internet. Sekarang kalau cuaca tak okey je, memang internet dia ganggu sikit lah. Okay, so cikgu alhamdulillah cikgunya okey lagi lah, tak hujan. So agak mendung je, nak malam mendung. So tak adalah ni. Okay, ramai hujan Okay, cikgu, jadi amplitude dengan energy decrease, frekuensi sama. Yes, frekuensi and period. So cikgu tulis kat sini ada dua perkara yang sama yang korang kena ingat untuk damping. Damping mula-mula cerita dia amplitude reduce lah. Amplitude berkurang. Bahasa Inggerisnya amplitude reduce. Okay, kenapa dia boleh reduce? Dia reduce sebab energy loss. Sebab tenaga hilang. Kenapa tenaga tu hilang? Tenaga hilang sebab dia nak menentang tadi. Menentang faktor-faktor luaran, rintangan udara, atau menentang faktor-faktor dalaman. Waktu dia stretch tu pun dia ada kehilangan tenaga. Okay. So boleh kira sebenarnya tenaga tu kita boleh kira, tapi untuk SPM punya level tak adalah sampai korang kena kira berapa energy yang loss tu, tak perlu. Dia cuma kita nak ambil konsep dia. Okay, bila korang akan belajar kira dia? Lepas habis SPM masuk U, nanti korang akan belajar. Okay, Ali tulis hujan rahmat. Yes, hujan rahmat. Hujan boleh doa. Bulan Ramadan lagi, hujan lagi. Cikgu boleh ke overcome damping? Setakat ni tak ada cara untuk overcome damping. Hanyalah kita bagi tenaga dari luar lah. Maknanya kita tahu dia nak lembab, kita tolak lagi. Contoh macam tadi kita kata bandul kan. Kita tolak sekali. Dia makin lama makin perlahan. Okay. Macam mana kita nak overcome damping tu? Tolak lagi. So, cara nak overcome dia adalah
mengenakan daya. So cara untuk overcome, kita kenakan daya luar. Kenakan daya luar. Macam Cik cakap tadi, kalau bandul tadi dah nak berhenti, tolak balik. Tolak tu adalah daya luar, external force. Sebab kita yang tolak. Bukan bandul tu sendiri gerak, kita tolak. When you give the force, meaning you are the external force. So kita tolak. Okay, sama macam buayan, Cik cakap tadi buayan ni kan, spring. Spring tu letak baby, lama-lama dia dah slow. Macam nak bagi baby tu masih lagi berayun dalam buayan. So kita pun tarik sekali lagi. So bila kita tarik sekali lagi, meaning kita bagi another force. Kita bagi daya lagi supaya dia bergetar. Okay. Alright. So bila kita bagi force, maknanya kita tambah tenaga dia boleh naik balik. So tak ada cara lain lah. Realitinya memang akan berlaku. Damping tu akan berlaku. So kalau nak overcome, kita kena tolak lagi. Tolak semula. Ataupun give the energy back. Give the force. Jadi bagi tenaga. Okay. So itu damping. Damping, pertama tenaga dia hilang. Tenaga dia hilang, efek kepada amplitude. Tempoh dia sama, period dia sama, frekuensi dia sama. Maknanya getaran dia sama, cuma makin rendah. Okay, makin rendah. Bukan makin perlahan. Tu salah dia. Kalau contoh orang kata pelembapan menyebabkan getaran makin perlahan. Salah terus. Okay, the damping make the oscillation become slower. Salah. Sebab dia sama. Cuma dia tadi tinggi, sekarang dia rendah. Okay. Masanya sama. The period is the same. Yang selalu orang buat silap untuk damping adalah kesalahan lazim. Orang cakap dia makin perlahan. Salah Masanya sama. Okay, masanya sama. Dia berayun sama. Cuma dia makin rendah. Bukan makin perlahan. Makin rendah. Okay, next one. Another one. Ada soalan lagi ke tu? Sekejap, cikgu tengok. Okay, overcome damping. Okay, cikgu dah jawab. Okay, cikgu sambung. Dalam buku teks, muka surat seterusnya berkaitan dengan resonant. So, resonant ni pula, kita bagi force. Okay, kita mengenakan daya. Okay, kita kenakan daya luar. Maknanya, dia ni tak berayun pun. Dia tak oscillate. Dia tak bergetar. Okay, dia tak bergetar. Dia stay. Kita yang kacau. Okay, beza. Tadi pelembapan, dia tengah oscillate. Tapi makin lama, makin perlahan, makin rendah. Masa sama tempo dia sama. Dia bukan makin perlahan. Dia sama je laju, cuma makin rendah. Okay. So yang ni pula, benda yang tak bergerak, benda yang tak ada wave, maksudnya dia tak bergetar, tapi kita kacau dia biar bergetar. Okay, kita kacau dia biar bergetar. So kita panggil dia resonant. Okay. Cikgu, kalau damping tak cakap oscillating slow. Tak boleh cakap oscillating dia slow. Kalau slow maksudnya kita cakap pasal masa. Masa dia tak berubah. Masa dia tak ubah. So kita tak boleh cakap slow. Kita cakap amplitude dia low boleh. Amplitude is low. Masa tak slow. Masa sama. Okay, masa sama. Right. Okay, good. Ada yang tanya tu. Mana yang cikgu sebut tu kalau kadang okay, mungkin ada yang blur. Cikgu jawab soalan siapa ni? Dia korang nak message cikgu ada dua. Satu private, satu to everyone. Okay, kalau everyone ni semua orang baca. Tapi sebenarnya cikgu rasa kalau korang message to everyone pun, dia orang tak kenal pun siapa. So, boleh message to everyone supaya semua orang boleh baca soalan korang. Itu cadangan cikgu lah. Tapi kalau korang nak message private pun boleh. Cikgu akan bacakan juga soalan tu. Cuma kalau kawan-kawan baca macam lagi best. Okay, so contoh cikgu ambil yang ni lah. Ni. Yang ni dulu. Okay. So ada dua, ini untuk tuning forks. Tuning forks untuk hasilkan apa? Okay, tuning fork untuk hasilkan sound. Okay, recap balik. Bunyi. Pagi tadi kita belajar
Siapa boleh tulis, siapa yang ada join pagi tadi, what type of wave is sound wave? Apakah jenis bagi gelombang bunyi? Bahasa Inggeris, longitudinal wave. Bahasa Melayu, membujur. Yes. Okay. So macam mana vibration dia? Ingat balik. Tu kena ingat macam mana vibration dia. Maknanya bila kita ketuk tuning forks, so tuning forks ni akan buat apa? Tuning forks ni akan start vibrate. Dia akan vibrate macam ni. Okay, dia vibrate. And vibrate. So dia vibrate. Ke mana wave dia bergerak? Okay, ingat balik tadi kita belajar pagi. The vibration of particle is always parallel, selari. Okay, ni yang cikgu buat garis depan belakang ni maksudnya dia punya vibration. Direction ke sinilah. Yang cikgu buat anak panah sebelah je, ini maksudnya direction of wave. Arah rambatan gelombang. Okay, arah kat mana gelombang tu bergerak. Vibration ni getaran dia. And, okay, good. Ramai yang menjawab tu, thank you. Zeti beritahu bergetar selari. Okay, thank you Zeti, betul. Longitudinal, Liana jawab, okay, itu semua betul. Dania, longitudinal, okay, semua betul. So, recap balik juga tadi, dia akan jadi macam mana? Dia akan ada compression. C, compression, rapat-rapat. Zarah tu, okay, zarah apa? Udara. Bila kita ketuk, ni benda tak nampak kita tak nampak. Bila berlakunya bunyi, dia perlukan medium. Yes, tu Nabila tulis. Bunyi perlukan ada medium ke kau? Oh tu soalan sorry Nabila. Bunyi perlu ada medium ke kalau dia nak merambat? Perlulah. Medium tu maksudnya udara, air atau pepejal. Okay, udara, air atau pepejal. So dalam kes ni udara. Yang dia tak boleh lalu kalau vacuum. Okay, kalau vacuum bunyi tak ada langsung. So sekarang ni ada udara. So apa yang berlaku bila diketuk, udara langgar tau. Contoh kata kalau korang nampak dekat kalau korang tengok dekat skrin muka cikgu, tangan cikgu. Okay, kalau korang nampak tangan cikgu kat skrin. So ni satu zarah udara dia langgar zarah udara depan. Faham? Bila dia langgar tu kompres. So bila kompres yang ni akan ke depan. Okay, yang ke depan tadi kita panggil rarefaction, regangan. Okay, cikgu buat sikit kat sini, jarak jauh-jauh sikit. Rarefaction, regangan. Lepas tu dilanggar yang depan lagi, compression. Okay, ni yang pagi tadi. And pagi tadi juga cikgu cerita jarak antara ni, kompres dengan kompres ni adalah lambda wavelength. Panjang gelombang dia. Okay, siapa yang tak ni boleh tengok balik nanti video kelas pagi tadi. Siapa dah terima? Cikgu dah send. Siapa dah terima? Siapa dah check email dia dah terima? Cikgu dah send yang video pagi tadi. Yes, thank you. Most of you dah terima. Okay, most of you dah terima. Okay, so sambung yang ni. Belum? Ada yang belum? Okay, kalau belum tak apa. Yang belum nanti boleh message cikgu. Kod-kod ada email terlepas. Tapi cikgu hantar ikut email yang register. So mungkin boleh check balik in case cikgu terlepas. Christina pun tak dapat? Christina Sukri tak dapat? Tak apa. Siapa yang tak dapat nanti message cikgu No worries. Jangan risau. Okay, so kita ambil yang ni. So apa yang berlaku? So bila dia dah oscillate, apa yang berlaku adalah dia akan langgar yang tuning fork sebelah sana. Tuning fork Q. Ada tak orang ni ketuk tuning fork Q tu? Adakah dia kacau tuning fork Q tu? Tuning fork Q tu dia tak bergetar. Dia okey stay je, tak ada masalah pun. Tapi bila kita ketuk P, P producing sound, P hasilkan bunyi dan ada vibration, ada getaran, dia pindahkan ke Q. So Q ni kalau bahasa Melayunya dipaksa bergetar. Dipaksa bergetar. Okay, bahasa Inggerisnya is forced to oscillate. Dia elok tak bergetar, tiba-tiba dia pun sama-sama bergetar. Kiri kanan. And dia akan hasilkan apa? Dia akan hasilkan same frequency. Okay, same frequency. Frekuensi yang sama. Frekuensi bunyi, ya Allah, salah je. Frekuensi bunyi yang sama. Same frequency of sound. Menghasilkan bunyi yang sama frekuensi.
Okay, tapi kena faham, kita tak ketuk dia. Okay, kita tak ketuk dia, kita ketuk P. Okay, kita tak ketuk dia, kita ketuk P. Tapi disebabkan dua-dua ni, dua-dua ni adalah tuning fork yang sama. Sama tu, sama tu kira size dia sama, bunyi dia kalau kita ketuk Q pun bunyi dia macam tu, kita ketuk P pun bunyi dia macam tu. Tapi dalam kes ni kita tak ketuk Q, kita hanya ketuk P. So kita ketuk P, P vibrate, and then kita dengar Q pun vibrate juga. Siapa yang dah belajar topik ni dekat sekolah, tadi ada kawan kita dia belajar bab ni dulu. Dekat sekolah dia belajar bab ni dulu. Okey, siapa yang form 5 dia dah belajar. Mungkin korang dah buat eksperimen ni. So siapa yang dah buat eksperimen ni dia akan nampak. Ketuk sebelah lagi bunyi juga. Okey, ketuk satu sebelah lagi bunyi juga. So nama fenomena dia adalah resonant. Okey, resonant. So resonant kita paksa dia berayun. Okey, kita paksa dia berayun. Maknanya yang Q tadi dia tak ada vibration. Okey, ingat kita ketuk P, kita tak ketuk Q. Q tak ada vibration. Bila kita ketuk, kita paksa dia bergetar, sistem tu bergetar dengan frekuensi asli. Bahasa Melayunya natural frequency, bahasa Inggeris. Bahasa Melayu frekuensi asli. Okay. And dia tadi kan tak bergetar, dia relax ya. So bila dipaksa bergetar, dia akan bergetar dengan maximum amplitude. Kenapa? Sebab tiba-tiba dia dapat tenaga. Daripada siapa dia dapat tenaga? Daripada kawan yang sebelah lagi. So ingat balik, amplitude ni berkait dengan energi. So energi dia bertambah. Tadi cerita energi berkurang. Yang ni energi dia bertambah. Okey, cikgu tuning fork sikit ada ke dalam chapter form 5 KBSM? Kak Anwar tanya, ada. Kak Ikwan tanya, ada. Cuma dia letak dekat sound wave. Ada, kita ada buat. Cuma kalau KBSM, topik ni dia selalunya sekolah tak streskan sangat lah. Selalunya, okey, selalunya dia tak streskan sangat. Suatu kadang dia akan buat atau dia tak buat. Selalunya eksperimen yang korang akan buat yang yang topik pertama, yang slinky spring kena vibrate, yang tu selalu buat, yang jarang sikit lah. Okay. So satu lagi yang nak menunjukkan resonant adalah pendulum ni, bandul. Okay, bandul ni. So nama bandul ni dipanggil bandul button. Bandul button, okay, ataupun button pendulum. Button pendulum, BI. Bandul button PM. Okay. So kat sini sama, kita anggap mula-mula tak ada siapa bergetar. Okay, tak ada siapa yang vibrate, tak ada siapa yang bergetar. Maksudnya kita biar dia relax je, tak ada siapa ganggu. So macam cikgu cakap tadi, tak ada gangguan, tak ada vibration, tak adanya gelombang. Okay. So sekarang kita ganggu dia. Okay, kita ganggu dia. So kita ganggu dia macam mana? Kita ambil X, kita pun vibratekan X. Okay, kata X ni kita tarik tinggi ni. Contoh macam ni. Kata ni letak 5 cm tadi. Lepaskan dia. Pap, dia pun vibrate. Okay, dia vibrate. Katalah dia tak sentuh lah, tak sentuh D tu. Dia macam tu, tak sentuh D. Right. Okay, so apa dia buat? Dia akan transfer apa? Gelombang transfer apa? Siapa ingat lagi bagi tadi? Gelombang transfer energy. Yes, good. Dia memindahkan tenaga. Okay, dia pindah tenaga. So tenaga tu pindah pergi mana? Dia pergilah tali ni. Tali string yang kat atas ni. So tenaga tu pindah kat tali ni pun sebenarnya bergetar. So tenaga tu dipindahkan pergi D. D pun akan bergetar. C bergetar. B bergetar. A bergetar. Semua vibrate. Okay. Semua vibrate. Okay, dengar semua vibrate. Semua bergetar. Tetapi siapa yang akan vibrate? Sama dengan X. Okay. Siapa yang akan vibrate? Sama dengan X.
yang vibrate sama dengan X kalau dia sama panjang dengan X. Okay. Sebab untuk pendulum, time for oscillation, yang ni cikgu rasa korang tak belajar, tapi dia ada formula dia sebenarnya. Time for oscillation untuk pendulum, dia sentiasa bergantung kepada panjang tali. Okay, panjang tali. So kalau X, tali dia sama panjang dengan siapa? Okay, kalau kita tengok kat sini, tali dia tu lebih kurang sama panjang dengan C. So bila dia sama panjang dengan C, C ni akan bergetar pada, cikgu tulis BM dulu sekejap. Okay, pada frekuensi yang sama dengan bandul X. So C tu dia akan vibrate, C ni akan vibrate with the same, cikgu tarik ke tepi sikit Okay, C ni akan vibrate with the same amplitude as yalah, same amplitude, bergetar pada amplitude yang sama dan frekuensi yang sama. Amplitude dan cikgu buat F lah, frekuensi yang sama dengan X. Okay. So kita paksa, semua dipaksa bergetar, tapi yang dapat bergetar sama amplitude ataupun maximum amplitude, selalunya dia panggil sebagai maximum amplitude. Antara semua-semua siapa akan vibrate paling tinggi adalah yang sama dengan X. So which one that ada largest amplitude? Okay. So dia tulis kat sini, kalau tengok kat bawah ni, identify the pendulum which oscillate with largest amplitude. Jawapannya C. Okay. So ini adalah aktiviti korang. So maknanya kalau dekat sekolah, kalau kita pergi sekolah, waktu sekarang tak pergi sekolah, so korang akan dapat jawapan dia adalah C. Okay. So kenapa jadi macam tu? Disebabkan, okay, dia cerita satu. Kita cerita yang cikgu cerita tadi, apa yang ditulis kat sini sama macam cikgu cerita tadi. Pertama tadi tuning forks P, ketuk dia, Q dipaksa bergetar. Force tuning forks Q to vibrate, dipaksa bergetar. So Q ni dipaksa bergetar dengan resonant. Okay, so sama macam cikgu cerita tadi, tenaga energy is transferred from P to Q, tenaga dipindahkan, P to Q dipindahkan, and Q tadi akan vibrate dengan amplitude yang sama macam P. Okay, untuk pendulum kat bawah tu, X dia akan pindahkan tenaga kepada A, B, C, D, so causing all the pendulum to oscillate. Semua sekali bergetar, semua. Cuma resonant berlaku kat siapa? Resonant berlaku dekat C. Kenapa? Sebab C tu sama panjang. So dia ada sama frekuensi asli. Natural frequency, frekuensi asli. So dia akan bergetar dengan amplitude yang paling besar. Right. Clear tak untuk ni? Resonant ni? Okay. So pernah berlaku resonant ni waktu zaman dulu. Dulu ada satu jambatan. Ini kira pengalaman orang membina jambatan. So sebelum ada jambatan macam sekarang, dulu ada satu jambatan dekat US. Okay, panjang jambatan tu. Okay, excuse me cikgu, maksudnya for tuning forks, kalau size tu tak sama, frequency will not be the same. Yes, frequency tak. Okay, ni soalan daripada Iman. Kalau macam soalan ni, tuning forks dia tuning fork yang sama. Macam mana pula kalau dia letak tuning forks yang berbeza size, so dia ketuk satu lagi bergetar tak? Okay. Satu lagi dia akan bergetar tapi tak sama. Tak sama frekuensi. Okay. Dia akan bergetar tapi tak sama frekuensi. Alright. So tak ada resonant lah. Untuk kalau tak sama, dia tak ada resonant. Okay. So pernah berlaku dulu, cikgu sambung balik. Dulu ada waktu sebelum ni zaman orang tengah membina jambatan, antara dulu ada satu Tacoma dekat US punya jambatan. Okay. So dulu orang tak tahu pasal teknologi jambatan, kira dah buat jambatan, kira tali, force, dia lebih kurang macam ni.
Okay, ni ada jambatan antara dua tempat, dah ada gantung tali, rasa macam dah cukup power dah, ada tiang. Okay, bawah tu sungai. Okay, so ada yang tanya kat sini, Iman, tuning fork, same size, same frequency. Okay, cikgu tambah sikit, yang betulnya kalau tepat kita tulis same natural frequency. Same natural frequency. Okay, so dan dia akan ada same amplitude. Okay, maksudnya the pitch produced berbeza, ya. Yang Iman tanya betul, yes. Kalau dia berbeza frekuensi, berbeza pitch. Tapi cikgu tak sentuh pitch lagi. Satu nanti bab waktu belajar sound wave. Tapi apa yang Iman tanya tu betul. Okay. Tu cikgu tak nak sentuh lagi sebab nanti aku ada yang confuse. Okay, so kita ambil yang ni dulu. So jambatan ni, angin datang, angin tolak. Okay, angin tolak. Angin tolak tu kebetulan, angin tu tolak, dia sama pula dengan dia punya frekuensi angin waktu tu. Angin tu sangat kuat. So frequency of that angin sama dengan natural frequency of this bridge. So apa jadi dekat bridge tu, kau bayangkan jalan raya bergoyang. Okay, jalan raya bergoyang. Sebab jambatan tu dipaksa bergetar. Force to oscillate. Dipaksa bergetar. So dipaksa bergetar, dia pun vibrate. Higher amplitude. Okay, tenaga tinggi. Apa jadi kalau ada tenaga yang tinggi? Jambatan tu pun roboh. Okay, jambatan tu pun roboh. So sekarang bila kita dah tahu berkaitan dengan resonance, okay, kalau macam orang nak buat jambatan, sekarang dia dah ada satu absorber dekat bahagian bawah jambatan. Dia, kalau korang nampak tiang, bawah tu ada absorber. Absorber tu maksudnya setiap kali kalau ada gangguan dari luar, angin ke, bagi, patutnya dia bergetar. Tapi absorber tu akan absorb. Absorber tu yang macam bergetar, jambatan tak ada apa-apa. Tu sekarang punya ni lah, punya teknologi. Sama juga bangunan tinggi-tinggi. Bangunan tinggi-tinggi, angin tolak atas. Okay, kalau tak ada satu sistem yang kontrol dia punya mass, okay, yang kontrol dia punya oscillation, okay, bangunan yang tinggi skyscraper pun boleh bergoyang. Kau bayang kau tengok KLCC bila angin goyang macam mana. Roboh. So dia ada satu sistem. Okay, sistem tu dia ada center mass. Tu nanti cikgu akan hantar video dia. So korang boleh tengok macam mana skyscraper boleh elakkan daripada resonan berlaku dan bangunan dia tak runtuh. Itu ada dia punya teknologi lah. Yang tu tak belajar dalam SPM cuma cikgu boleh tunjukkan nantilah. Okay. Burj Khalifa tak nampak sebab dia sorok. Yang tunjuk dia punya sistem untuk kontrol vibration tu dekat Taipei. Dekat Taipei ada satu menara. Siapa ingat menara kat Taipei? Cikgu pun tak ingat nama dia. Menara tinggi juga. Yang tu dia tunjuk dia punya center tu. Bila angin tolak, benda tu akan bergoyang, tapi bangunan tak bergoyang. So that system yang akan absorb that frequency. Taipei 101. Yes, thank you Arif. Taipei 101. Okay, Taipei 101 dia tunjuk. So orang ramai boleh tengok dekat Taipei 101. Yang bangunan lain tak ada. Bangunan lain KLCC ke apa dia tak tunjuk dekat mana dia punya tempat untuk dia control resonance tu. Hanya Taipei 101 tunjuk. So siapa nak tengok macam mana control resonance tu, bolehlah beli tiket pergi Taipei. Tapi ni COVID kan, jangan kau buat mandai lah pergi Taipei. Okay. Nanti. InsyaAllah bangunan tu tak runtuh lagi. Sempat lagi nak pergi tengok. Kumpul duit. Okay, tu cikgu bawa cerita di Tacoma Narrow, Washington, 1940. Ni korang boleh cari Ni boleh cari dekat YouTube, banyak boleh tengok. Tacoma Narrow ni dia runtuh macam cakap tadi lah sebabkan strong wind. Dia force bridge tu untuk oscillate ni. London Millennium cikgu tak tengok. Ni cikgu tak tengok pula, tapi yang ni yang popular lah, ni paling popular. Sebab apa yang 1940 tu popular? Sebab waktu tu bina jambatan dia dah macam satu achievement. Jambatan tu panjang. Tapi rupanya engineer waktu tu belum cukup bijak. Dia rasa dah bijak, belum cukup bijak. So roboh. Lepas tu bila dah roboh, barulah ramai-ramai engineer kaji balik and then jadilah macam sekarang. Okay, biasalah untuk suatu tu perfect memang sentiasa akan ada kesilapan. Okay, kalau korang nak tahu kapal terbang pun, ni saja cikgu cerita je. Kapal terbang pun
waktu mula-mula kapal terbang dicipta, dia tak boleh terbang tinggi. So bila tak boleh terbang tinggi, masalah dia akan langgar awan. Setiap kali langgar awan, awan ada mass tau. So bila dia langgar awan tu dia macam goyang-goyang-goyang, macam tak best lah. So bila engineer dah start belajar pasal pasal pressure, so dah berjaya cipta kapal terbang yang boleh naik atas awan. So kalau korang perasan sekarang, kita terbang semua atas awan. Kita tak duduk dengan awan, kita terbang atas awan, higher altitude. Okay. Cuma masalah dia kalau terbang atas awan ni pula, pressure, tekanan. Okay, so dia ciptalah kapal terbang yang dalam tu dah bentuk. Kalau korang tengok bentuk macam bulat kan kat dalam, bulat. Lepas tu pressurized cabin, dalam cabin tu dah bubuh udara untuk kita bernafas. Okay. Cuma waktu tu dia terlupa satu perkara. Tingkap. Okay, tingkap. Tingkap waktu tu dia tak ubah. Tingkap waktu tu masih lagi bentuk petak. Sama macam awal-awal punya kapal terbang, bentuk petak. So apa yang jadi? Okay, lepas 3 kali aksiden, duk cari apa hal aksiden ni, apa hal aksiden. Dah 3 kali dah pesawat jatuh. Baru tahu, oh ada pressure dekat tingkap, sebab tingkap tu bentuk petak, bucu dia tajam. So that pressure menyebabkan kapal terbang tu pecah. Okay, barulah terciptanya cermin kapal terbang bentuk oval. Bentuk oval tu sekarang korang tengok cermin kapal terbang kan bentuk oval. Ya, tu kisah. Maknanya dalam engineering pun tak ada perfect. So kita rasa dah perfect dah, kita tak boleh lawan perfect apa yang Tuhan cipta kita. Okay. Kapal selam pun sama juga. Kapal selam pun sama. Kapal selam pun bentuk bulat. Cermin. Dia tak buat dah bentuk petak. Sama konsepnya, pressure. Tapi korang siapa yang form 4, korang belajar pressure tahun depan. Siapa yang form 5 tahun ni, korang dah belajar pressure lah waktu form 4. So korang dah belajar pressure. Ada yang dah belajar, ada yang belum. So cikgu tak boleh cerita lanjut lah. Okay. Ui, tiba-tiba ada kapal selam ni. Kenapa ni? Kalau kapal selam ada tangki balas. Tangki. Ballast tank. Kenapa kapal selam? Okay. Alright. Nanti kita tengoklah sambungan soalan daripada Nabila. Tak habis tu. Okay. So formative practice. Yang ni kita boleh buat nanti. Kita nak tengok kepada fenomena. Ini yang cikgu cerita kat korang tadi. Bila kita cerita pasal wave, dia ada 4 fenomena. Light wave, water wave, electromagnet, sound wave. Ada 4 wave dan all these 4 wave can undergo 4 fenomena. Boleh melakukan 4 fenomena. Okay. 4 fenomena. So fenomena apa? Kita nak tengok yang pertama untuk petang ni. Esok kita akan sambung lagi dengan lagi 3. Reflection. Okay, reflection. So kita nak tengok reflection. So kita akan tengok reflection apa? Reflection of water, reflection of sound. 2 je reflection of water, reflection of sound. Itu yang ada dalam korang punya buku. Okay. Mana reflection of light? Sebab dia simpan. Reflection of light dia simpan untuk bab 6. Okay, siapa yang form 4 KSSM, your chapter 6 is light. Light and optic. Cahaya dan optik. Itu korang punya chapter 6, bab 6. Okay, bab 6. So siapa yang KBSM, yang form 5 tahun ni, korang belajar tu chapter 5 tahun lepas. Telinga, alamak. Mic cikgu rosak. Sorry. Sekejap Tadi pecah. Sorry. Okey tak? Dia macam bagi terkejut kan. Bagi segar. Nak bagi korang segar. Sorry Dah okey? Cikgu tak sengaja tau. Bukan cikgu saja buat. Tak terniat nak cikgu menyakiti korang. Right. So reflection. Okay, ambil yang ni dulu. Ini perkara paling penting. Reflection je yang kena ingat. What happened to the VF lambda? What happened to the VF lambda? Itu ingat dulu. Okay, apa saja? Reflection of water, reflection of sound, reflection of light, reflection of electromagnet. Tak kisahlah. Asalkan pantulan untuk mana-mana gelombang. Okay, apa saja gelombang? Bila dipantulkan, bila gelombang tu dipantulkan,
bila the wave being reflected, all these three properties VF lambda. Kita belajar ada 5 kan? Kita belajar ada period, ada wavelength dah ada. Apa lagi? Amplitude. Okay, so itu kita tak sentuh. Kita nak sentuh 3 ni. Apa jadi pada speed, frequency dengan lambda wavelength. So semua tak berubah, yang berubahnya arah. Okay, ingat tu dulu. Semua tak berubah, yang berubahnya arah. Okay, so cikgu tunjuk balik dekat sini. Okay, sekarang kita akan buat latihan dia lah. Hal buku ni pula. Okay, reflection. Contoh. Ada yang dekat waiting room. Siapa kat waiting room? Okay, kalau internet korang ada ni memang kadang-kadang dia terkeluar Korang terkeluar Oh, okay. Thank you Nabila bagi tahu. Alright. So ni gelombang, korang tengok gambar ni. Ni gambar tepi pantai yang mana waktu musim Covid ni kita dah lama tak dapat pergi pantai. Okay, kita boleh nampak dia reflect je. Okay, reflect maksudnya gelombang ni datang. Okay, cuba buat macam ni lah, gelombang datang pam langgar, patah balik. Okay, macam tu. Cikgu patah balik tu cikgu tukar color. Okay, dia patah balik. Patah balik, wave tu patah balik. Okay. So, kita nak cerita dulu pasal ni. Wavefront. Okay, ni untuk air lah. Okay, untuk air, dia akan guna satu alat ni. Ripple tank. Okay, dia akan guna ripple tank. Tangki, kalau bahasa Melayunya apa tau? Tangki riak. Bahasa Inggeris dia sedap sikit. Ripple tank. Bahasa Melayunya tangki riak. Okay, walaupun ditulis tangki riak, korang jangan pandai-pandai gunakan tangki sombong. Jangan tak boleh tukar nama dia. Memang dia guna tangki riak. Bahasa Melayunya tangki riak. Bahasa Inggerisnya ripple tank. Okay. Ni tiba-tiba tangki sombong. Tak boleh. Kenapa? Riak kan sombong. Tak boleh. Nama dia memang tangki riak. Okay, so sekarang ni dia ada berbeza bentuk sebenarnya. Siapa yang kat sekolah dia macam ni? Cikgu rasa dia ada 2 bentuk tau. Ada yang macam ni, ada yang pakai, ada yang tak pakai macam ni. Okay, yang tak pakai macam ni cikgu tunjuk. Cikgu nak tunjuk dia punya video lah kot. Yang ni cikgu tunjuk video kejap. Ni ada video dia. Video ripple tank. Tangki riak. Tangki riak. Jangan buat tangki sombong. Jangan buat tangki apa lagi ya? Selain kawan riak. Kawan riak, tangki takabur. Okay, ni tak ada. Nama dia tangki riak. Riak je. Kenapa riak? Cikgu pun tak tahu. Jangan ditanya. Dah Melayukan dia namakan riak. Okay, so cikgu nak tunjuk korang satu video. Cikgu stop yang ni kejap. Okay, sambil tu cikgu akan conteng dekat video ni supaya korang boleh nampak. Alamak. Okay, sekejap silap. Dia belum buka. Okay. Dia ada satu lagi. Yang dekat sekolah ada yang pakai macam tadi. Yang macam tadi tu kira canggih tau. Yang tadi tu kira canggih. Yang tu okay, sekejap. Dia ada satu lagi yang kurang canggih. Dia yang lama sikit. Bukanlah kurang canggih. Masih boleh pakai. Ramai je yang pakai. Banyak je sekolah yang pakai. Okay. Cikgu tunjuk yang ni. Okay. So kita check dulu. Boleh nampak tak gambar ni? Korang nampak ada tangan, 2 tangan memegang besi dan juga ada kaca kat situ. Okay, nampak Okay, so cikgu akan tunjukkan macam mana dia set up. Okay, dia tak naklah sampai ni cikgu gerak sikit lah. Okay, ni letak kaki. Okay, tu dia punya tangki. Okay, so tu tangki dia. Okay, tu dia letak vibrator. Okay, tengok sini. Okay, ni vibrator dia, penggetar dia. So dekat dalam ni dia akan letak air lah.
dalam ni dia akan letak air kat dalam ni. So tak tinggi pun tak tinggi pun dia punya tu tak tinggi pun. Okay. Alright. Okay, ni nak hidupkan. Gelombang bermula dengan getaran. Okay. Gelombang bermula dengan getaran. So macam mana dia nak hidupkan penggetar. Ni dia nak hidupkan penggetar. Okay. Ada style macam ni. Siapa yang dekat sekolah dia pakai macam ni. Dia ada kena letak kertas kat bawah. So ada sekolah dia akan pakai jenis macam ni. Dia kena letak kertas kat bawah. Dia tak canggih. Dia tak canggih macam tadi. Yang macam tadi tu kelebihan dia terus keluar dekat cermin depan. Nanti cikgu tunjuk balik nota tu korang akan nampak dia bentuk macam mana. Okay, ada sekolah yang pakai macam ni je. Alright. So yang penting dia kena ada lampu. Okay, lampu penting. Kena ada lampu. Sebab lampu tu yang akan menghasilkan gambar gelombang tadi. Okay, kita nak tengok kat sini. Alright, ni dia bubuk air. Okay, kita nak tengok contoh macam mana gelombang ni terbentuk. Okay, tengok kat sini. Alright. Okay, kita akan nampak dekat bawah yang dia ada gambar gelap, cerah, gelap, cerah, gelap, cerah. So, cerah dengan gelap tu sebenarnya mewakili apa? Tu yang kita nak tengok. Cerah dengan gelap ni mewakili apa? So, bila kita ada macam ni, dia sebenarnya gelombang tadi dia macam ni tau. Kalau cikgu boleh conteng kat sini. Ni adalah crest, through. Yang cahaya tu crest, through, crest, through, crest, through, crest, through, crest, through, crest, through. Okay, nampak Nampak tak cikgu punya line merah tu? Dia sepatutnya lebih kurang sama lah. Nampak cikgu buat gelombang? Lukisan tu. Okay, cikgu tunggu respon sekejap. Kau nampak tak? Nampak Alright. So yang ni cikgu nak ajarkan. Yang ni, distance between this crest and crest, distance cikgu sebut distance, jarak. So ini adalah dipanggil lambda wavelength. Lambda. So kalau gambar kat bawah ni, macam mana kita nak kira wavelength untuk gambar bawah ni? Wavelength dia adalah daripada cahaya kepada cahaya yang bersebelahan wavelength. Lambda. Okay, kalau tak nampak cikgu tukar sikit color warna biru kot. Okay, sekali lagi. Cahaya kepada cahaya bersebelahan lambda. Okay. Atau boleh juga dengar, atau boleh juga yang gelap kepada yang gelap bersebelahan. Ini pun lambda. Okay, sebab tadi kita dah belajar how to measure wavelength lambda from crest to crest or through to through. So jarak dia mesti sama panjang. Okay, kenapa jarak dia sama panjang? Sebab kat sini dia tak ada ubah apa-apa pun. So length dia sama saja. Okay, clear tak? Alright. Okay, clear. Cikgu tunjukkan dia punya fenomena untuk reflection. Tapi reflection ni tak berapa. Wave fenomena tu hanya 4 fenomena yang kita sebut. Wave being reflect, gelombang dipantulkan. Wave being refract, gelombang dibiaskan. Biaskan. Gelombang dibelau, diffract, and last kali interference. So dia boleh tunjuk 4-4. Okay, so first ni diffract. Diffract kita tak belajar lagi. So cikgu tak nak ganggu korang punya ni. Kita masuk kepada yang dah belajar. Okay, yang dah belajar, ini pun belum belajar esok. Ni belajar esok. Okay, ni reflection. Boleh tengok kat bawah tu dia tulis reflection. Place a barrier at the opposite end to the vibrating rod. It is easier to see the reflection by manually disturbing the rod. Okay, so maknanya untuk reflection dia akan buat apa? Dia akan tolak ni ke bawah. Oops, tak nampak. Okay, dia akan tolak ni ke bawah. Okay, nak vibrate, nak getarkan. Okay, so korang akan nampak ni wave. Okay, ni wave. So jarak ni kira ni wavelength. Yang depan tu pun ada wavelength. Lambda.
So itu yang bergerak ke depan, bergerak ke sana. Okay, bergerak ke sana. So nanti akan ada wave yang patah balik. Okay, wave yang patah balik. So wave patah balik akan patah balik dengan same wavelength. Okay, lambda dia mesti sama. Okay, same wavelength. So lambda dia same. Tapi dalam video ni tak nampak sangat sebab bila dia langgar tu, dia patah balik tu tak nampak sangat. Okay. So Exciting itu things with the little tank. reflection. Okay, itu untuk reflection. Okay, so kat sini, kalau ripple tank yang korang ada, yang dekat sekolah, so cikgu buka balik. Okay. Nampak tak gambar yang ni? Okay, so untuk ripple tank yang ni, special dia tak payah tengok kat kertas macam yang tadi. Yang ini, gambar dia tu, garis-garis yang Encik kata, cerah tadi crash, gelap teruk. Cerah crash, gelap teruk. Cerah tu puncak, gelap tu lembangan. Cerah tu puncak, gelap tu lembangan. Okay, tadi tengok kat kertas. Kalau yang ni tak payah, dia akan keluar dekat depannya, dekat transparent plastic sheet. Sebab ni ada cermin kat sini. So kita tak payah letak kat bawah. Itulah bezanya yang baru ni. Okay, yang atas ni adalah lampu. Ya, cikgu pernah tengok dua-dua. Cikgu pernah tengok orang yang ada pakai dua-dua. Okay, so bila dia buat gambar yang kat sini, ni nak tunjukkan yang dalam ripple tank tadi. Okay, inside the ripple tank. So inside the ripple tank tadi, ni kat sini. This one is crash. So bila crash, all the light tu dia akan pass through and dia akan focus into one point. So that point will be bright. So bright, tempat yang ada cahaya, maknanya dia crash. Yang mana gelap, gelap tu representing teruk. Okay, so kalau bahasa Melayunya, yang gelap ni adalah lembangan. And yang cerah ni adalah puncak. Okay. So bila kita buat pandangan dari atas, gambarnya akan jadi seperti inilah. So gambar dari atas, bila dia nak lukis, okay, dia akan lukis. Garis ni hanya mewakili crash. Hanya mewakili puncak sahaja. Oops. Okay, dia mewakili puncak sahaja. Maksudnya kalau tengah-tengah ni kalau dia nak lukis, dia akan lukis putus-putus. Okay, putus-putus tu mewakili throw ataupun mewakili lembangan. Okay, lembangan. Jangan buat lembaga. Ada masalah juga tu. Ada student yang pernah tulis bawah ni apa? Lembaga. Lembangan. Okay. Lembaga tu lain. Ada cikgu pernah jumpa jawapan. Stres aku. Okay. Lembaga. Banyak tengok cerita hantu ni. Right. So ini plane. Plane ni maksudnya kalau korang tengok video yang tadi, kan dia vibrator dia petak. Tu plane. Kalau circular ni, vibrator dia yang bulat. Dia macam kalau korang kalau korang pergi bilik air nanti ambil apa cebok tu cebok. Apa orang panggil? Baldi lah senang. Baldi tak ada air, korang celup tangan. Tangan tu satu jari je kan. Bila celup tu gayung. Yes, terima kasih Syakirin tolong beritahu gayung. Cebok, gayung. So celup satu jari, korang akan nampak circular wave. Bulat. Tapi kalau chop pakai buat macam ni, chop ni, dia akan nampak petak-petak. Garis-garis. Tu bentuk je lah, bentuk wave. Okay, bentuk wave. So bentuk dia macam ni, ada dua. Okay. Tapi yang penting bila kita study dia, okay, and kita tanda dia, kita akan nampak yang first, okay. First, determine the following value. Angle of incident, angle of reflection. Sudut 7 dengan sudut pantulan. Okay. Ikut hukum, sudut dia sama. Okay. Law of reflection, hukum pantulan dia ada hukum dia, hukum pantulan. Tapi cikgu tak rasa dia ajar kat sini. Cuma korang kena tahu dia ada hukum. So sudut dia adalah sama. Okay, sudut dia sama. Law of reflection, sudut dia sama. Okay, number 1. Okay, lagi apa dia tanya?
Okay, kita tengok kat sini lah. Kita tengok gambar senang. Okay, ni ha. Gambar ni cantik sikit. Okay, so ini kalau nampak yang cerah ni apa? Yang cerah ni crest. So jarak dari crest to crest adalah lambda wavelength. Okay, jarak dari crest to crest adalah wavelength. Okay, boleh juga ambil daripada center sini dengan sini, jarak yang sama. This is also wavelength. Okay, sudut nampak tu? Sudut dia sama. The angle and this angle is the same. Okay, so summary dia, karakteristik dia, ni cikgu karakteristik yang cikgu dah summary kat korang tadi. The angle must be the same. Wavelength, lambda, panjang gelombang, tak ubah, no change. Frequency, no change. Wave speed, no change. Cikgu kalau lukis, nak lukis graf pantulan dia susah cikgu. Nak lukis graf pantulan. Kenapa kau nak kena lukis graf pantulan? Dia tak suruh lukis graf. Okay, so yang ini nak lukis yang ni. Okay, cikgu ajar korang macam mana nak lukis yang ni. Kita tak nak tengok bawah. Okay, kita tak nak tengok bawah. Okay, so yang pertama yang korang kena buat, okay, kena buat, kita tengok betul ni cikgu tolong. Wave dia adalah 90 degree. Okay, maksudnya ni kalau cikgu buat satu line ni mesti 90 degree dengan setiap ni. 90 degree. So tak boleh buat macam ni je, tak boleh. Okay, dia mesti 90 degree. So kalau contoh korang nak lukis garis dia macam ni tak boleh. Dia mesti 90 degree. So number 1, 90 degree. Boleh tak? Okay. Kalau cikgu tak ada pembaris kat sini, so kalau korang ada pembaris boleh gunakan pembaris. And kalau boleh ambil tengah-tengah. Ambil tengah-tengah. Janganlah ambil sini. Ambil tengah-tengah. Okay, ambil tengah-tengah. Okay, buat satu line yang 90 degree with all this. So 90 degree, sentuh, tarik straight sampai sentuh. Number 1, sampai sentuh. Okay, ni cikgu pakai warna purple kat sini. Okay, this purple is step number 1. Okay. Tukar colour, warna merah. Dah jumpa dah tempat sentuh. Buat 90 degree dengan plane reflector. Dengan pemantul ni buat 90 degree. Tarik sampai bawah. Sama juga 90 degree. Okay, 90 degree. Bawah tu 90 degree. Cikgu punya macam sengit sikit ni. Cucuk kata, cikgu tak ada pembaris. Ayah. Cik Siti. Wah, tak ya. Okay, garis yang cikgu buat putus-putus ni apa? Ini sebenarnya garis normal. N, cikgu buat macam tu. N, normal line. Garisan normal. Kena make sure semua tepat 90 degree ke? Yelah, sebab itulah cikgu sebut 90 degree. Kena tepat lah. Buat 90 degree. Okay, buat 90 degree. Mesti 90 degree. So letak pembaris tu make sure dia 90 degree. Okay. Alright, so yang tu dah habis. Yang penting kat sini, sudut ni berapa? So kalau korang ada protector, contoh sini 30. Contoh. So ukur sudut 30. Okay, kata 30 kat sini. Okay, buat satu line yang mesti sama 30. Okay, mesti sama 30. Okay, itu nombor 3. Last kali, step last kali, korang kena lukis garis yang warna apa nak pakai? Warna biru lah. Yang 90 degree pula dengan dia ni. 90 degree dengan dia ni. Okay. Cuma kat sini yang paling hati, last ni penting. Jarak ni berapa? Contoh korang ukur pakai pembaris, katalah jarak ni 2 cm. Sini kena ukur juga 2 cm. Garis satu lagi 90 degree. 2 3 4. Okay, cikgu tak ada pembaris so cikgu punya macam sengit sikit. So korang ada pembaris, korang boleh buat. Tu contoh dia, cara nak lukis dia. Okay. Sebab apa? Yang korang kena tahu, reflection. What happened to the V?
F and lambda. Unchanged, unchanged, unchanged. Sudut pun unchanged. Apa yang berubah adalah direction. Okay, tolong buat anak panah. Anak panahnya ke sini. Tadi anak panah langgar. Anak panah langgar ke reflektor I. Anak panah yang patah balik adalah R, reflector. Okay, ubah adalah direction. Direction change. Okay. Dapat dah kat sini? So dapat baru kita pergi application and lepas ni kita tengok soalan. Okay, so application. Teng. So application dia, antara application yang ada adalah ni dalam daily life lah. Okay, nak check jantina bayi. Tapi tu nanti cikgu akan cerita lagi detail pasal sound wave. Right, mana hilang ni? Tu ada pun. Okay, nak check jantina bayi. So dia pakai reflection of sound wave. Reflection of sound wave, pantulan bunyi. Okay, ultrasonic. Ni korang boleh tambah kat sini, ultrasonic ni apa? Ultrasonic ni bunyi yang ada frekuensi more than 20,000 Hz. Okay. So pagi tadi cikgu bagi tahu frekuensi. Frekuensi kalau 20,000 tu maksudnya apa? Dia vibrate, korang kira satu, dia dah 20,000 kali. So dah ada 20,000 kali. So that mean by frequency. Okay, so dia guna bunyi tu. Okay, dia guna bunyi tu contoh macam ni kan. Ni perut mak. Perut ibu lah, perut ibu. So lepas tu ada baby. Macam mana aku nak ke baby ni? Baby kepala duduk mana? Kepala mesti duduk bawah kan? Otak macam nak keluar. Tu tangan dia, tu kaki dia. Lebih kurang macam ni lah. Okay. So doktor akan ambil ada satu mesin, dia akan letak dekat atas ni, dia akan letak gel dulu dekat atas perut baby dalam badan perut ibu. Lepas tu dia akan letak satu mesin. Okay, mesin ni akan keluarkan ultrasound. Okay, and then ultrasound dia keluarkan vibration. Lepas tu dia buat apa? Dia langgar lah baby tu. Dia masuk dalam perut, bunyi tu masuk dalam perut ni, langgar baby ni, reflect balik, pantul. So based on that reflection, dia keluar dekat screen. Okay, sebab apa? Contoh kalau bunyi langgar hidung dulu, patah balik dulu. Dia langgar pipi, dia lambat sikit. Okay, dia langgar dagu, dia. So daripada timing dia patah balik tu, kita boleh dapat the image of that baby. Okay, image of that baby. So ultrasound wave are used in medical field to examine fetus or other internal organ. Okay, kesalahan lazim yang orang selalu buat, kalau ditulis apa tahu? Baby vibrate with 20,000 Hz. Cukup fikir balik. Baby, kalau dia vibrate 20,000 kali, apa jadi kat perut mak dia? Kau bayang, baby tu dalam perut tu, satu saat dia bergetar 20,000 kali. PT baby satu, PT mak dia. Meletup perut mak dia kalau baby dia vibrate 20,000 kali. So, ayat kena betul. Yang vibrate is not baby. Yang vibrate tu yang alat ni, dia keluarkan sound. With ultrasound which has frequency more than 20,000. So ultrasound tu bagi frekuensi more than 20,000. It being reflected back. Okay, dipantulkan. Okay, lagi radio wave. Okay, radio wave ni salah satu daripada gelombang yang kita belum belajar. Elektromagnet. Okay, elektromagnet ada 7. Okay, elektromagnet ada 7. So elektromagnet kita akan cerita hari Isnin. Tapi mungkin hari ni cikgu boleh bagi tahu, korang mungkin boleh ingat ni. Ingat ni dulu, nanti cikgu terangkan kemudian. Ready? 7 gelombang elektromagnet. Ready, may I visit your tu you are your ex girlfriend. Ini 7 gelombang elektromagnet. So ingat yang ni dulu, nanti cikgu terangkan kemudian. So kalau orang kata, oh gelombang elektromagnet apa? Ada 7. Apa dia? Ready, may I visit your ex girlfriend. Okay, so salah satu daripada gelombang electromagnetic wave. Electromagnetic wave is radio. Okay, so radio, contohnya korang tengok kat sini. Okay, macam ni lah. So gelombang datang, langgar piring. Okay, piring ni bentuk concave, dan dia akan reflect balik. Okay, ini dia punya receiver.
Korang boleh nampak bentuk ni. Siapa rasa pernah nampak bentuk macam ni? Piring apa bentuk macam ni? Piring apa bentuk macam ni? Siapa ada piring macam ni kat rumah? Okay, piring ni kalau kat rumah selalunya orang yang ada piring Astro. Yes. Okay. So piring Astro. So piring Astro, masalah dia apa kalau hujan? Dapat tak siaran? Kenapa tak dapat siaran? Sebab gelombang tu tak reflect pergi dekat sini. Nanti kita akan belajar esok, dia ada fenomena diffraction. Okay, diffraction. So which is wave tu tak boleh sampai ke receiver. Itu dia punya ni reason kenapa tak dapat siaran. Okay, another one reflection yang ni orang nak tangkap ikan, kat mana ikan berada. Okay, kat mana ikan berada, so dia akan gunakan sonar. Okay, sama juga untuk tahu kedalaman ni pun kita pakai sonar. So semua ni sonar ni maknanya high frequency, dia pakai sound wave. Okay, ni pakai sound wave, ini pun pakai sound wave. Ultrasonic sonar, yes. Hatim, VHM tu apa? VHNM, apa benda tu? VHNM. Hatim nak tulis apa? Okay. Ada kat reka bentuk elektronik. Okay, ultrasonic sonar, yes. Ultrasonic sonar. Okay, so untuk yang ni, okay, ni cikgu ada dekat nota. Untuk reflection tu cikgu ada letak, cikgu tak letak kat sini. Formula dia cikgu letak dekat sound wave. Cikgu letak kat sini. Reflection of sound wave. Dekat nota tu cikgu letak kat ujung. Okay, reflection of sound wave. Alright, so kita tengok macam mana nak buat Okay, satu-satu kita pergi kat buku. Buku yang cikgu bagi, kalau PDF, siapa yang buka PDF, dia adalah page 5, nanti kita discuss, page 6. Okay, page 6. Page 6 cikgu dah tulis kat situ reflection. Pantulan, sikit je soalan dia. Okay, contohnya macam ni. So which diagram show the correct pattern of reflected water wave? Okay, so apa yang kita kena tahu? Reflection, V, F, lambda, and also another thing is dia punya theta, dia punya sudut. All of this mesti unchanged, 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 unchanged. Yang change hanyalah direction. Okay, so ada perkataan reflection, reflected. So jawapan dia adalah kalau ikutkan dekat sini, yang paling sesuai is A. Okay, so B salah, D salah because sudut tak sama. Tapi kenapa C salah? Why don't you choose C? Kenapa korang tak pilih C? Okay, kenapa korang tak pilih C? Mesti ada reason. Okay, Kristina tulis wavelength dia, yes. Wavelength dia jadi panjang, tak sama. Lepas pantul, wavelength dia jadi lagi panjang. Tak boleh, so dia mesti sama. Okay, so which diagram shows a phenomena of reflected? Okay, yang ni kita tak habis belajar lagi semua fenomena, tapi alang-alang cikgu terangkan terus. Reflection is A. Okay, reflection is A. Esok pagi, pukul 9 sampai 10.30, kita akan cover dua fenomena, which is yang sebelah dia. Ini refraction, bahasa Melayunya pembiasan. And then C ni adalah diffraction, bahasa Melayunya apa? Pembelauan. And yang D tu pula adalah interference. Itu yang cikgu kata 4 fenomena. So 4 phenomena of wave. Okay, so jawapan dia adalah A, ayam. Okay, A, ayam. Okay, next. Okay, diagram show a sound wave reflected from a concrete wall. Okay, kalau bunyi, dia pantul yang bagusnya kalau dia punya ni adalah hard surface. Benda yang keras. Okay, contoh macam dinding korang. Dinding ni good reflector. Okay, tapi kalau macam langsir soft. Soft dia tak jadi good reflector. Good absorber, penyerap bunyi yang bagus. Okay, kalau permukaan lembut, penyerap bunyi. Kalau permukaan keras, pemantul bunyi. Okay, so apa yang kita nampak, ini ada
apa nama tu, speaker. And then kesian orang ni muka tak ada, telinga tak ada, apa yang ada, muka tak ada hidung, yang ada telinga je. So secara logiknya dia tak boleh dengar juga sebab yang ada telinga je. Tapi kita anggaplah telinga dia mendengar. So telinga dia boleh mendengar. So dia tanya, which comparison is correct about reflected and an incident? Okay. So the speed is the same. Okay, ni betul. Frequency is less, salah, because frequency mesti same. Okay, sudut dia pun mesti same. Wavelength dia pun mesti same. Dan jawapan dia A. Okay. Next. Nampak ada yang terkeluar ke? Okay, yang ni tadi dah jawab. Okay, kita buat yang ni pula. Okay, which of the following characteristic remain unchanged when wave undergo refraction? Okay, ni belum, refraction belum. Okay, belakang tu refraction. Okay, cikgu nak tunjuk kat sini satu, sekejap Cikgu nak buka soalan SPM. Sikit je, kalau korang boleh bagi cikgu masa dalam mungkin lagi 5 minit, boleh tak? Cikgu nak buka korang soalan SPM, past year soalan SPM past year untuk korang tengok. Wave, mana wave? Right. Okay. Boleh persediaan awal. Yang persediaan awal ni ke tak nak tolong mak kat dapur ni? Oish. Orang ni. Okay, buat reason reason. Cikgu habis lambat. Right, persediaan awal. Okay, sikit je. Cikgu nak tunjuk sikit je. Okay. Oi, dia tak nak keluar. Sekejap sikit je pun dia punya soalan. Reflection. Yang penting korang kena ingat VF lambda unchanged, and theta sudut tak berubah, and yang berubah adalah direction. Okay. Ibu tak nak keluar pula. Alhamdulillah dia keluar. Tunjuk sikit. Krik-krik pula Sekejap. Tunjuk sikit. Kita kurang-kurangnya korang nampak dia tak adalah susah. Okay, setakat ni belum ada kira tau. Kat rumah banyak cingkrik, ya Allah. Kena halau tu Nabila. Nanti dia membiak. Okay. Alright. So kita cerita yang reflection tadi. Okay, contoh ni reflection. Okay. So which statement is correct when water wave are reflected? Okay, so sama juga korang kena cari jawapan. Contohnya kat sini A, B, C. So jawapan dia A. Sebab B tak boleh sebab dia kata wavelength become longer. Tak boleh sebab wavelength sepatutnya same. Okay, amplitude pun tak boleh become smaller. Amplitude dia same. Right. Okay, so next. Ni yang cikgu bagi kat korang tadi. Okay, yang seterusnya kita nak tengok yang ni. Sama juga kat sini. So diagram show an incident plane wave reflected. Ada perkataan reflected. Okay. So cikgu tunjuk jawapan lah, senang kita ni. So ni ada incident, dia langgar, lepas tu ada reflected. So dia tanya which is the correct characteristic of reflected wave. So sama juga yang korang nak cari. A salah sebab dia kata speed is lower. Sedangkan kita hafal speed will be the same. Okay, amplitude dia kata reduce, so amplitude sepatutnya same. Frequency reduce, sepatutnya frequency pun same. Wavelength same. Tu jawapan dia. Okay, V, F, lambda. So korang kena ingat. So yang kat sini investigate reflection of sound wave. Yang ni boleh dengar. Ni yang cikgu nak terang kat situ. So orang ni mendengar, sudut dia kena sama, and then X tu mesti hard surface, permukaan yang keras, and Y kat tengah-tengah, dia mesti nak absorb supaya bunyi tu tak ke sebelah muka orang tu. Okay, so soalan dia adalah
So which condition is correct so that the student can hear a clear sound? So clear sound pertama sudut dia kena sama because that is the law of reflection, hukum pantulan, sudut kena sama. And then X mesti benda yang keras, keras good reflector, yang lembut good absorber, penyerap. Okay, so itu contoh dia. So yang bawah ni dah masuk refraction which is yang kita akan belajar esok. Itu contoh-contoh yang ada dalam paper 1. So kalau paper 2 is the thing that we did yang kita lukis tadi, tu dalam paper 2 lah. Okay, dalam paper 2. And yang kat sini juga satu lagi kita nak kira sound wave. Saya lupa nak tunjukkan. Okay, sikit lagi 2 minit. Sound wave. Reflection of sound wave. Kena explain je kertas 2. Kertas 2 tak ada explain apa pun, just bagi tahu yang tu tak berubah, sama je. Okay, dia tak ada kena explain. Dia dah memang begitu. So benda yang begitu macam ni kita nak explain lagi. So, dia sama. Okay, so kat sini cikgu nak tunjuk sikit yang sound wave sikit je. Nak keluar pula. Macam ni lah. Okay. Reflection dia. Okay, reflection of sound wave. Ni contohnya. Sekejap. Allah. Tak keluar pula. Okay. So ni contoh. So diagram show the position of shooter and the concrete wall. So concrete wall sebelah dia adalah sejauh 330. So cikgu tandakan pakai pen biru 330. So this is the distance D. Okay, formula dia yang ni korang memang kena ingat. Ini untuk reflection of sound wave, pantulan bunyi. Okay, so D dia, jarak dia adalah 330. And then dia beritahu dekat soalan dekat atas ni. Ya. The speed of sound is 330 meter per second. Okay, so dia bagi tahu dua maklumat. 330 meter per second. So kita ada D, kita ada V. So kita gunakan formula nak cari T. 2D bahagi V. So 2 darab 330 bahagi jarak dia, laju dia 330. So korang akan dapat masa dia 2 saat. So dia akan dengar balik echo, okay, gema. Dia tembak tu, pam, dia dengar gema, pam. Lepas 2 saat. 2 second. Okay, boleh? Alright, so cikgu rasa cikgu nak hantar jugalah soalan ni dekat korang as extra exercise. So cikgu akan email lah kot. Cikgu akan hantar yang ni. Yang ni cikgu ada 2 set. Satu yang 2012 sehingga 2018. Another set is 2005 sehingga tapi another set tu cikgu ada kah? Nanti cikgu check balik. Aku tak cikgu boleh hantar yang ni. Okay, cikgu hantar yang ni insyaAllah. Okay. So itu sahaja untuk reflection. Okay, korang akan nampak dia tak banyak kira-kira. Okay, dia tak banyak kira-kira. Baru tadi ada yang sikit tu, sound wave tu. Kita buat lagi lah nanti exercise dia. So dia banyak ingat dia banyak ingat. So, yang korang kena ingat tadi first adalah damping. Okay, cikgu recap sikit-sikit laju. So damping, energy kurang. So energy kurang efek kepada amplitude. Amplitude kurang. Period dia sama, frekuensi dia sama. Damping, pelembapan. Kedua kita belajar resonant. Resonant, you force to oscillate. Paksa dia bergetar. Dia elok tak bergetar, paksa dia bergetar. Paksa dia bergetar at its natural frequency. Pada frekuensi asli. So dia pun akan oscillate dengan maximum amplitude. Amplitude yang tinggi. Okay, kita paksa dia bergetar. And last kali tadi, baru kita masuk reflection. So wave bila dia langgar, dia patah balik. Apa jadi? Sudut sama. Speed sama. Laju dia sama, frekuensi dia sama, lambda dia sama, wavelength dia sama. Yang berubah, direction. Okay, itu saja. And kalau reflection of sound, ada formula V sama dengan 2D over T. V sama dengan 2D over T. Right? Habis.
Okay, so itu saja untuk hari ini. Selamat Hari Guru, yes. Thank you Amna. Okay, thank you Gita. Okay, so anyone, okay, selamat Hari Guru. Oh, semua orang pun wish. Okay, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Right. Kita habis untuk hari ini. Cikgu akan sendkan video ni hari ni juga. I try my best nak send malam ni juga. Tapi kalau siapa yang tak dapat video by 10 PM. Okay, by 10 PM email dia tak ada. Okay, cikgu akan cuba hantar awal. Tapi kalau by 10 PM dia tak dapat email, message cikgu. Okay, message cikgu in case. Sebab cikgu pakai sistem tu selalunya kalau tick, kalau cikgu download, cikgu hantar, semua orang dapat. Sebelum ni yang cikgu tahu kalau tak jumpa tengok dekat spam. Tengok dekat spam ataupun tengok dekat promotion. Check kat situ. Okay, so itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana join kelas cikgu petang ni. So siapa yang berpuasa, selamat berbuka puasa. Yes, thank you pada yang ucap Happy Teachers Day. Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome. Bye-bye Putri. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye Tim. Welcome everyone. Okay, bye Ali. Bye. Siapa lagi? Siapa yang ni? Haras everyone. Okay, Gita. So many of you. Thank you for joining. Bye-bye Liana. Okay, salam kat Mak. Terima kasih cikgu. Sama-sama Ikhwan. Okay, bye-bye.